Okey, so kita sambung kepada bahagian 2 untuk 2.1 . So kita dah tengok apa maksud jarak. Okey, kita dah tengok jarak, sasaran, laju, laju. Okey, lagi pecutan, ya pecutan. Okey, dan tolong familiar dengan simbol dia. Okey, so biasanya kalau S untuk jarak atau sasaran. Kalau laju, laju kita pakai V. Pecutan kita pakai A. Lepas tu kita ada lagi apa? Masa T. Okey, kita ada masa. Dan laju kita ada dua, satu U, satu V. Di mana U adalah laju awal, V adalah laju akhir. Okey, semua simbol ini anda kena tahulah. Okey, kena tahu. Dan kita ada 4 formula untuk pakai. Dan sekarang soalan dia. Macam mana kita nak ukur laju? Okey, kita tahu mungkin contoh Usain Bolt, dia lari dengan cepat. Tapi how do we measure the velocity? Biasanya kalau dekat highway ke dekat landasan ke, kita ada alat. Okey, kita ada device untuk measure laju. Okey, untuk mengukur laju. Okey, tetapi di dalam makmal kita tak ada alat yang canggih seperti itu untuk mengukur laju. Okey, tetapi kita boleh menggunakan salah satu alat dipanggil sebagai jangka masa detik. Okey, jangka masa detik. In English we call ticker timer. Okay, ticker timer. Okay. So, jangka masa detik ini kalau cuba tengok buku teks, buku surat. Okay, buku teks muka surat 30. Okay, 30. Okay, so ini adalah jangka masa detik dan kita ada pita detik juga. Okay, nanti saya tunjukkan gambar dia lah, gambar dia macam mana. So, jangka masa detik ini, kita perlukan current, arus. Okay, dan untuk setakat ini, you ingat sajalah kita menggunakan arus ulang-alik. Okay, kalau dalam soalan SPM dia ada tanya. Okay, jangka masa detik menggunakan arus apa? Arus ulang-alik ke arus terus? Okay, so kita pakai arus ulang-alik. Okay, the reason why I won't tell you first. Okay, nanti kita dah form 5 kita akan belajar apa beza AC dengan DC. Dan frekuensi arus ulang-alik adalah 50 Hz. Okey, apakah maksud frekuensi? Okey, frekuensi maksudnya satu saat dia akan menghasilkan 50 detik. Okey, apa maksud detik? Okey, detik maksudnya kalau saya gunakan satu pen. Okey, satu pen saya buat satu lubang kat sini. Okey, itu panggil titik. Titik kan? Kemudian kalau saya cuba tarik kertas ini ke kiri. Okey, saya tarik kertas ini ke kiri. Manakala pen saya hanya ada gerakan atas bawah saja. Okey, so if you look at me, you'll be like, this is the tape. Okay, this is the pen. So apa yang saya buat adalah saya cuba pen ini saya atas bawah. Tapi tape ini saya gerak ke kiri. Okay, jadi saya akan menghasilkan banyak titik atau lubang. So 1 detik maksudnya jarak antara 2 titik itu adalah 1 detik. Okay, 1 detik. Okay, 1 detik. So dalam masa 1 saat, okay, masa 1 saat kita akan dapat 50 detik. Okay, maksudnya daripada titik pertama ke titik sini adalah titik 51, bukan 50. Okay, 1 dengan 51, kita antara dia ada 50 detik. Okay, we have 50 ticks. Okay, 50 detik. Okay, di sini tengok bukan 50 tapi 51. Okay, for example lah, kita ada manusia, okay, atau budak belajar, kita beratur, okay, berbaris kawal kaki.
Okey, rindu kau kaki. Kita harap-harap hari sukan dapat berjalan bulan Ogos. Okey. So di sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, kita ada 10 orang. Okey, daripada orang pertama kepada orang ke-10, berapa beza? 10 ke 9? Okey, jawapan adalah 9. Di antara tu, tengok di antara tu ada berapa? Kita ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, so 9 sahaja. Walaupun kita ada 10 orang. Okey, tetapi 9 sahaja. Sebab kita hanya kira di antara. Okey, in between sahaja. Sama juga kalau orang nombor 1 dengan orang nombor 10, dia nak naik berapa ranking baru dapat nombor 1? Dia nak naik 9. Okey, so itu adalah konsep detik. Detik dia adalah di antara, okay, in between. Jadi satu saat kita dapat menghasilkan 50 detik. Okay, 50 detik. Okay, so kalau satu saat kita ada 50 detik, sekarang kalau 1 detik berapa saat? Berapa saat? Okay, 1 saat 50 detik. Sekarang 1 detik berapa saat? So apa yang saya kena buat? Saya kena bahagi. Okay, di mana 1 saat bahagi 50 sama dengan 0.02. Okay, good. 0.02 saat. So maksudnya masa untuk 1 detik adalah 0.02 saat. Okay, this one if you can, please remember. Okay, please remember because we are going to use this for many times during when we solve the questions. Okay, 0.02 saat. So kalau boleh you ingat. Okay, so selang masa adalah 0.02 saat. Okay, so ingat 1 detik maksudnya bagi satu ruang antara 2 titik. Okay, antara 2 titik. Okay, so contohnya berapa masa bagi 2 detik? So very easy, 0.02 saat kita darab 2 sahaja. Kita dapat 0.04 saat. Berapa masa untuk 10 detik? 0.02 saat bagi darab 10, dia dapat 0.2 saat. Okay, so very easy. Lukiskan pita detik bagi 5 detik. So di sini kita nampak ada di 6 titik. Okay, 6 titik tetapi 5 detik saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi di antara dia ada 5. Okay, ada 5. Okay, begitu juga untuk 3 detik kita perlukan 4 titik. Okay, so this one is very easy. Okay, next. Kita dah kenal tentang detik kan. So, biasanya kita memang pakai 50 Hz lah. Kalau dia pakai 60 Hz, apa maksud dia? Okay, 60 Hz maksudnya dia 1 saat 60 kali. Itu sahaja. Okay, itu sahaja. So, kalau 1 saat 60 detik, so 1 detik berapa saat? 1 saat bagi 6. Yes. So 0.1, 166 atau 167 saat. Okay, so normally they would ask you this lah. They would ask you like 60 Hz or 70 Hz. Okay, jangan risau. So kita selalu pakai 50 Hz lah untuk senang saja. Tapi you kena faham konsep lah. Kalau berapa Hz tu kita bahagi sahaja. Okay. Okay, so next kita pergi kepada seterusnya adalah pita detik. Pita detik. So sebelum saya tunjukkan pita detik, saya tunjukkan satu gambar. Bukan gambar, video, sorry.
Okay. The apparatus. Power supply. Okay, so di sini kita nampak ini adalah bateri lah. Okay, bergelang kuasa. Lepas tu disambungkan dengan wire penyambung. So ini adalah jangka masa detik. Okay, so this thing actually is called ticker timer. Ticker tape timer. Okay, so nampaklah di sini kita ada dua sambungan. Okay, yang lepas tu yang dekat sini kita ada satu vibrator. Okay, vibrator dia adalah penggetar. Penggetar dengan satu jarum lah. Okay, satu jarum. Dia akan menggetar jarum untuk menghasilkan titik-titik. Trolley. Ini adalah trolley. Okay, kita memang tak dapat menggunakan kereta sebenar. Okay, tapi kita boleh gunakan trolley lah. Trolley ataupun apa-apa kereta mainan pun boleh lah. Tabu and ticker tape. Okay, so yang ni adalah ticker tape lah. Ticker tape maksudnya dia macam tape, tahu tak tape? Okay, tape yang putih tu untuk kita analisis. The ticker tape timer has a circular piece of carbon paper. Insert the ticker tape from the left under the carbon paper. Okay, so di sini kita sambungkan pita detik ini pada trolley, belakang trolley. Okay, lepas tu kita masukkan ke bawah satu jarum jangka masa detik. Pull the ticker tape to the right and tape it to the trolley. Switch on the ticker tape timer before pushing the trolley to the right. Okay, so you dengar bunyi itu adalah bunyi untuk vibrator. Okay, maksudnya dia satu saat dia akan menghasilkan 50 titik. Okay, so it's very fast. So you nampak tak? Okay, bila saya cuba tolakkan trolley ke kanan, so pita detik akan ikut sahaja. Okay, ikut sahaja. Jadi apa yang berlaku adalah kita akan menghasilkan banyak titik di sini. Okay, kita akan menghasilkan banyak titik di sini. Dots are marked on the tape and varying distances. Analyze the spacing of dots to deduce how the trolley speed change over time. So tujuannya adalah kita nak menganalisis, okay, we want to analyze this tape. Okay, this tape. Kita nak tengok sama ada trolley itu bergerak dengan cepat, bergerak dengan lambat, adakah dia berhenti, adakah dia pecut, adakah dia pecut. All this we can analyze from the ticker tape. Okay, from the ticker tape. Okay, another one. Ticker timer. A ticker timer is used in laboratories to measure speeds. Ticker timer uses electricity to make a flexible metal strip move up and down 50 times in a second. Each time when it moves down, it presses on a piece of paper and leaves a dot. Okay, so you nampak apa yang dibuat oleh jarum ini. So bila pita detik dia digerakkan ke depan, maka kita akan menghasilkan banyak lubang atau titik yang berturutan. Dot on a piece of paper tape. If the paper tape is not moving, the ticker timer makes 50 dots in 1 second, all in the same place. So jika dia tidak If the bergerak, paper dia tape akan is fixed to something dia di which is tempat yang sama. moving, the tape is pulled through and so the dots are spread out. We can work out the speed by measuring how far the tape has been pulled through, and we can find the time from counting the dots on the tape. Okay, so ini adalah cara operasi untuk tiga tape. Okay, sekarang kita buat satu aktiviti. Okay, di sini. Okay, so
you can see, right? Okay, you can see, I try to full screen. Okay. So, I sekarang pakai 50 Hz lah. Okay, 50 Hz. Okay, so kalau saya cuba run, okay, saya cuba runkan. Okay, so ini nampak kan? Semasa troli bergerak ke depan, maka dia punya detik akan dihasilkan secara berurutan kan. Okay, daripada depan di sini ke belakang. Okay, once again. Okay, so nampak kan? Okay, so kita sekarang bila dah buat, kita nak analisis tape ini. Kita nak analisis tape ini ya. Okay, so kalau kita ada kecerunan di sini, bila dia jatuh, so you rasa dia akan cepat ke dia akan lambat? Dia punya hal laju semakin cepat ke semakin lambat? So, of course, semakin cepat. Okay, semakin cepat. Okay, semakin cepat. Are you all with me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. I takut I disconnect. Okay, so semakin cepat, maka kita akan cuba tengok dia punya jarak, jarak antara dua ini. Okay, kita tengok dia punya jarak semakin macam mana. Okay, nampak tak? Jarak antara dua titik itu semakin bertambah ke semakin berkurang. Okay, this one. Compare to this one. Kita nampak dia semakin bertambah kan. So, bila jarak dia semakin bertambah antara dua titik, maksudnya dia punya hal laju semakin bertambah. Okay, cikgu ulang. Kalau jarak antara dua titik itu semakin bertambah, maka maksudnya hal laju dia semakin bertambah. Okay. Terbalik, kalau dia punya jarak semakin berkurang, maka dia punya hal laju semakin berkurang juga. Okay. Kalau dia punya jarak adalah sama, apa maksud dia? Maksudnya hal laju adalah sama. Okay, maksudnya hal laju adalah sama. Okay, V adalah sama. Okay, so sekarang saya cuba adjustkan dengan kecerunan yang lebih tinggi. Okay, so kita boleh nampak dia punya jarak semakin bertambah. Itu maksudnya dia semakin laju. Okay, that's why kalau kita detik ini, kita boleh analisis. Daripada jarak, kita boleh kira hal laju dengan formula. Okay, dengan formula. Okay, so this is another one. Okay, so you cuba tengok di sini lah. Okay, daripada dulu dia punya jarak dia, okay, jarak dia semakin pendek, lepas tu semakin besar, semakin jauh. So ini bermaksud dia mengalami pecutan. Okay, dia mengalami pecutan. Okay, mengalami pecutan. Okay, back to our slide. Okay, keratan pita detik di bawah dihasilkan menggunakan jangka masa detik 50 Hz. Okay. So, masa untuk satu detik, okay, kita boleh kira sahaja 1 bagi 50 dapat 0.02 saat. Masa untuk 10 detik, okay, kita kira juga 0.02 saat darab 10. Okay. Masa bagi A, ini maksudnya 1 detik lah. 1 detik adalah 0.02 saat. Bagi B, pun 0.02 saat. Bagi C, kita tengok berapa detik kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 detik kita
taruh 8. Okay, kita taruh 8. So, penting masa bagi satu detik tidak bergantung kepada jarak. Dia hanya tengok di antara dua titik saja. Tak kisah dia punya jarak dia panjang ke pendek, tak apa. Okay. Setiap detik itu memang 0.02 saat. Okey, sekarang arah. Selalu soalan kita perlu tengokkan arah dulu. Okey. So, arah pergerakan akan menentukan titik manakah yang titik pertama. So, kalau kereta ataupun troli bergerak ke kanan. Okey, bergerak ke kanan. Okey, you rasa manakah satu adalah titik pertama? Okey, saya bagi you pilihan A atau B. A atau B, manakah satu adalah titik permulaan? Okey, jawapan betul B. Sebab apa? Sebab you jangan lupa kita ada jarum tu mesti cucuk, okey, atau tebuk pada poin yang pertama daripada belakang troli. Okey, belakang troli. So, you tengok troli itu bergerak ke kanan. That means dia akan start pada kanan. Okey. So, bila dia bergerak ke kanan, maka ini akan pergi ke depan. Maksud sini akan ke depan, akan jadi titik kedua. Dan titik ketiga, titik keempat, titik kelima, titik keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, 10. So, senang saja ingat. Kalau arah gerakan ke kanan, maksudnya dia titik mula di kanan. Kalau arah gerakan ke kiri, maksudnya titik permulaan di kiri. Okay, so this is how you remember. Okay, so titik pertama adalah kanan. Kalau dia bergerak ke kiri, titik pertama adalah kiri. Okey, itu sahaja, senang untuk ingat. So, untuk jenis gerakan pertama ini, kita tengok dia punya jarak semua adalah sama. Okey, sini, semua sama. So, kalau sama, dia adalah hal laju seragam ataupun pecutan sifat. Okey, nama-nama ini adalah kata kunci yang penting. Selalu fizik dia tanya soalan, apakah jenis gerakan? Apakah jenis gerakan? So, hal laju seragam. Okey, maksudnya dia bergerak dengan hal laju yang sama. Ataupun pecutan sifat. Okey. Kalau yang ini, kita tengok arah gerakan ke kanan kan. So, that means mula-mula kita ada titik pertama di sini. This is first. Mula-mula jarak dia macam ini. Kemudian kita tengok dia semakin besar. Jarak dia semakin besar. Itu maksudnya dia bergerak dengan sangat cepat. Jadi pecutan seragam. Okey, pecutan seragam. Dan kalau mula-mula dia punya panjang adalah besar. Kemudian semakin pendek, maka dia adalah nia pecutan seragam. Okey, maksudnya dia punya hal laju berkurang. Okay. Please recognize these three types of motion. Okay. So, contohnya, huraikan pergerakan objek berdasarkan pita detik. So, kalau kita ada S, R, Q, P. Arah gerakan ke kanan, maksudnya titik pertama adalah di kanan sini. So, daripada jarak pertama, kedua, ketiga, kita tengok dia punya jarak macam mana. Okey, dia semakin bertambah kan. So, mula-mula PQ dia adalah pecutan seragam. Kemudian QR, kita tengok jarak di sini, dia adalah sama. Okey, sama. So, dia adalah hal laju seragam. And then last, kita punya jarak R ke S semakin berkurang. So, dia adalah nia pecutan seragam. Okey, nia pecutan seragam. Okey, pecutan seragam, hal laju seragam, nia pecutan seragam. Okey, so ini adalah jenis gerakan. Okay, another one. Kalau arah gerakan ke kiri, maksudnya kita start dengan S. SR, jarak dia sama, hal laju seragam. And then,
RQ jarak dia semakin besar kan? So dia pecutan seragam. QP jarak dia semakin pendek kan? So dia punya pecutan seragam. Okey, sekarang kita dah recognize jenis gerakan kan? Sekarang kita nak buat matematik. Okey, kita nak buat secara matematik. So, first kali kita nak menentukan speed ataupun velocity, hal laju. So, untuk di sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ada 7 titik. Okey, 7 titik tapi ada berapa detik? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, so kita ada 6 detik. Kita nak carikan hal laju. So V sama dengan S bahagi T. Di sini S adalah berapa? 16 cm. Okey, di sini kalau soalan pita detik tak perlu tukar kepada meter. Okey, tak apa. If you don't change to meter, it's okay. Cuma unit you pastikan selalu pakai cm per saat. Okay. So 16 cm bahagi, okay, masa di sini kita ada berapa detik? Kita ada 6 detik. So 6 darab 0.02 saat. Sebab 1 detik 0.02 saat. So 6 detik 0.02 darab 6. Jawapan 16 cm bahagi 0.12 saat. So you get answer about berapa? 133.3, betul tak? Okey, 133.3 cm per saat. Okey, sebab you pakai cm, you have to use cm di sini. Kalau you nak pakai meter, 0.16 meter per 0.12 saat. Dia akan jadi jawapan 1.33 meter per saat. Okay, nampak tak? Dia punya unit beza. So, depends on which unit you want to use. Biasanya soalan untuk pita detik ini, kita tak perlu tukar meter. Kita terus pakai cm saja. Okay, so ini adalah cara untuk kita tahu, oh, hal laju untuk troli ini adalah berapa. Okay, like that. Okay, satu contoh. Pita detik ni saya bagi you. Okay, cuba kirakan berapa hal laju dia. So, cuba carikan berapa detik yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 10. Okay. Okay, formula dulu. V sama dengan S bahagi T. S adalah 16 cm. Okey. T adalah 10 darab 0.02 saat. Okey, so you see kita akan selalu pakai 0.02 saat. Kalau you tak ingat you kena selalu buat macam ini. Satu detik berapa saat sama dengan 1/50 darab lagi 1/50 saat, and then dapat 0.02 saat. Okay, leceh, tak payah. Okay, so 16 cm bahagi 0.2 saat dapat 80 cm per saat. Okay, so ini adalah pertama, kirakan hal laju. Okay, kirakan hal laju. Okey, kirakan hal laju. Okey, next adalah tentukan pecutan. Okey, tentukan pecutan. Untuk soalan tentukan pecutan kita ada dua jenis. Okey. Okey, pertama adalah soalan seperti ini. Okey. First, tengok dulu manakah titik mula. Okey, where is the first point? Kiri ke kanan? Okey, kanan. Sebab you tengok arah gerakan ke kanan. So, ini adalah titik pertama. Okey. Carikan titik pertama.
So, formula untuk pecutan adalah A sama dengan B tolak U bahagi T. Oleh itu, kita kena carikan V, carikan U, carikan T. Untuk U, kita nak carikan hal laju awal. Okay, so sekarang cara cikgu ajar di sini adalah kita cuba buatkan section. Okay, so ini adalah section pertama. Okay, you see ya, section pertama. Okay, section kedua. Okay, I guna warna beza lah. Okay. Okay. Kenapa kita nak guna section? Sebab kalau kita nak carikan hal laju, kita mesti at least perlukan 2 point. Okay, 2 titik. Kalau 1 titik saja kita tak dapat cari hal laju. Okay, so di sini kita boleh carikan hal laju awal. Okay, U sama dengan S bahagi T, di mana S adalah 2 cm. T adalah di sini adalah 1 detik kan. So 0.02 saat kita dapat jawapan 100 cm per saat. Okay, right here lah. Okay, right here. U sama dengan 2 cm per 0.02 saat kita dapat 100 cm per saat. Okay, kemudian point yang terakhir di sini. Okay, this is last. Jadi kita nak kirakan hal laju akhir V. Kita perlu carikan hal laju akhir daripada sini. So V sama juga dengan S bagi T. Di sini S adalah 1 cm, T adalah 0.02 saat. Dan kita dapat 50 cm per saat. Okay, so V sama dengan 1 cm bagi 0.02 saat. Kita dapat 50 cm per saat. Okay, kita dah settle V, dah settle U. Sekarang T. Okay, T adalah berapa? Di sini ada satu trik ah. Okay, selalu pelajar akan buat satu mistake. Okay, dia terus kira. Okay, sini 1, sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, so dia bagi tahu. Oh, ini adalah 10 detik. So T sama dengan 10 darab 0.02 saat sama dengan 0.2 saat. Okey, jawapan salah. Okey, mana yang salah? Sebab kalau kita nak kira detik seperti ini valid untuk apa? Untuk kita carikan hal laju. Okey, carikan hal laju. Kalau kita nak kira hal laju, kita boleh buat pengiraan detik seperti ini. Tetapi untuk kira pecutan, kita perlu tolak 1. Okey, the reason why is, tadi saya dah kata, kita ada section kan. Okey, merah, kuning, merah, kuning, merah, kuning, merah, kuning, merah, kuning. Okay, of course, you can any color that you like. Di sini kita ada hal laju pertama. Betul tak? U. Di sini sepatutnya kita boleh kira hal laju kedua kan. Ketiga, keempat, kelima, keenam, 7, 8, 9, 10. Sekarang beza dia, kita nak tengok daripada U ke V berapa kali saya lompat. Berapa beza. Okey, daripada U 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita tolak 1. Daripada 10 tu, kita tolak 1. Okay, the reason is sebab daripada satu section ini, okay, atau satu tray ini kepada tray yang terakhir, kita perlu 9 sahaja. Okay, kita perlu 9 sahaja. So di sini T adalah 9 dalam 0.02 saat. 0.18 saat. Kalau tengok buku teks, mungkin dia akan tulis N tolak 1. Di mana N adalah berapa detik di sini. Okay, sama juga. Tadi you kira 10 kan.
10 tolak 1 sahaja. Dapat 9. Di sini saya beritahulah kenapa dia adalah 9. Sebab daripada pertama section kepada terakhir section dia hanya 9 sahaja. Okay, so akhirnya kita kirakanlah A sama dengan V adalah 50 tolak 100 bahagi 0.18. Okay, so jawapan cm per saat kuasa 2. Okay, jawapan anda negatif berapa? Cm S negatif 2. Okay, cm S negatif 2. Okay, take some time to digest this. Okay, so kita ada V, kita ada U, kita ada T. Di sini kita T 9 detik. Okay, so jawapan adalah negatif. Kalau you tukar kepada meter, 2.78 meter per saat kuasa 2. Okay, so dia linear pecutan. Okay, menjadi linear pecutan. Boleh? Okay, so we can try one question. Okay, try this question to find the acceleration. Okay. Jadi first sekali kita perlu carikan point pertama. Okay, point pertama adalah di kiri sebab arah gerakan ke kiri kan. So ini adalah point pertama. Dan di sini kanan adalah point terakhir. Dan kita bagi kepada section lah. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ada 5 segi 4 lah. So A sama dengan V tolak U bagi T. Untuk carikan hal laju awal, kita kena tengok yang pertama. So, U sama dengan 2 cm bahagi 0.02 saat. So, kita dapat 100 cm per saat. Untuk hal laju akhir, V sama dengan 4 cm bahagi 0.02 saat sama dengan 200 cm per saat. Okey, sekarang kritikal dia masa. Daripada first section kepada last section. Okey. 1 2 3 4. 4 darab 0.02 saat sama dengan 0.08 saat. Pecutan A sama dengan V adalah 200 tolak 100 bahagi 0.08. Okey, jawapan 125 Okey, 50 cm per saat. Kuasa 2. Okey, sorry, kuasa 2. Okey. Alright. So ini cara untuk dapatkan pecutan. Okey, ini soalan jenis pertama. Kita ada 5 minit lagi. Okey, ini type 1 lah. Okay, another type is di sini tak ada. Sekejap, saya ambilkan. Okey, saya bagi contoh di sini ya, contoh 3 ni. Okey, ini sebagai latihan jugalah, nanti you all boleh cuba. Okey, so you tengok beza antara soalan 2 dengan soalan 3. Soalan 3 kita nampak dia ada section tau, A, B, C, D, E. Okey, di mana kita tengok A dengan B semua dia jarak sama. B dengan C dia pun semua jarak sama. C dengan D jarak dia semua sama.
dan D dengan E semua jarak dia sama. Okay, so kita ada 4 kan. Okay, so sekarang kita nak carikan pecutan dia. Di sini first titik pertama adalah E. Okay, E. So formula A sama dengan V tolak U bahagi T. Kita nak carikan U di sini, kita tak ambil satu point saja. Okay, kita tak ambil satu point saja. Kita ambil satu panjang ini. So U sama dengan panjang sini 8 cm. Okay, masa dia tengok kita ada berapa detik sini? 1, 2, 3, 4, 5. Nampak tak? 5 detik. So 5 darab 0.02 saat. Carikan berapa cm per saat. Okay, itu untuk U. Untuk V, di sini kita ada V sama dengan 2 cm bahagi. Sama juga berapa detik? 1, 2, 3, 4, 5. 5 detik juga. So 5 darab 0.02 saat. Berapa cm per saat. Okay. Okay, now sekarang untuk T ya. Okay, masa. Masa ni daripada pita pertama DE kepada AE. Okay, berapa kali dia lompat? 1, 2, 3. So dia 3 kan? So 3 darab. Okay, jangan lupa setiap section ini berapa detik? Kita ada 5 detik. So 3 darab 5 darab 0.02 saat. So jawapan kita dapat 0.3 saat. Jadi akhirnya masukkan tiga nilai ini untuk carikan pecutan. Okey, carikan pecutan. Okey, ini soalan 3 lah jenis pecutan. Okey, dan last kali adalah dalam bentuk pita, carta pita. Okay, so basically sebenarnya kalau kita tengok soalan 3 kepada soalan 4 apa yang saya buat adalah saya boleh potongkan setiap 5 detik ini. Okay, saya potong contoh saya potong. So saya tambahkan DE di sini. Okay, tambahkan DE di sini. So ini DE lah. Okay, kemudian saya tambah yang kedua sini, saya tambah CD. Okay, CD di sini. Kemudian saya tambah BA. CB. Okay, CB. Kemudian saya tambah BA. Okay, sama saja. Okay, sama saja. So kalau saya nak cari hal laju awal, saya tengok pita yang pertama, this one. Okay, saya tengok this one. Berapa panjang sini? Saya tengok. Contohnya 8 lah kan, 8 cm. So U sama dengan 8 cm bahagi masa untuk 5 detik 5 darab 0.02 saat. Okey, lepas tu V saya tengok yang terakhir di sini. V sama dengan 2 cm bahagi 5 darab 0.02 saat. And then masa T daripada pertama kepada terakhir 1, 2, 3. 3 darab setiap pita ada 5 detik. 5 darab 0.02 saat. Dapat jawapan berapa saat. Ini barulah kita kira pecutan. Okey. So ini adalah tentang pita detik lah. So ada soalan nak tanya? Okey, dan lepas tu hal laju purata kita tambahkan saja semua. Okey, 4 cm, 4 cm, 12 cm, 16 cm, 20 cm, 24 cm. Tambah semua bahagi masa. Okey, masa di sini berapa detik? 10, 10, 10, 10, 10, 10 kan. So 60 detik tukar kepada saat. Okey,